Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Hafizuddin bin Alias daripada Changlun Kedah. Saya masih lagi mengikuti pengajian di Universiti Teknologi Malaysia, Johor. Untuk semester kali ini, untuk subjek Graduate Success Attribute GSA 1012, saya dan rakan-rakan ditugaskan oleh pensyarah kami, Dr. Syamsul Hendra, untuk membuat atau melakukan satu tugas assignment untuk melakukan satu video reaction satu video yang berkenaan dengan pandemik yang sedang melanda negara kita, iaitu COVID-19, yang bertajuk Dari ICU ke Liang Lahat. Mari kita sama-sama hayati dan kita kupas input-input yang kita boleh ambil dan dijadikan iktibar daripada video tersebut. Let's go. Okey, sebelum kita mula, video ini dia berdurasi 12 minit 42 saat. Dia agak lama lah. So, kita sama-sama mengharapkan kontennya akan memberi sesuatu kepada kita dan akan memberi impact lah kepada semua penonton-penonton dia. Mari kita mula. Mereka berjalankan ujian ini. Okey, dari 26 saat yang pertama kita boleh nampak video introduction dia agak bagus lah. Bagi saya bagus untuk memberi gambaran untuk sebuah konten video di mana bila penonton tengok, okey, aku kena tengok video sampai habis sebab daripada intro dia pun dia dah menggambarkan video ni ada something lah yang kita boleh dapat, yang something useful, yang akan best lah kita tengok video ni. Kita sambung. Kita dapat mengesan mereka dengan lebih awal sebelum mereka menyebarkan lagi baris itu kepada populasi lain. Allah, penuh sangat kau ni. Panas sangat dalam kan? Panas kau ni. Seri panas. Halit. Dari ICU ke Liang Lahat, sangat luar biasa. Kita teruskan lagi. Untuk pengetahuan semua, kebanyakan review ataupun reaction yang dilakukan worldwide, tak kisah daripada, saya pernah tengok daripada Indonesia, dari Thailand pun ada, dari India pun ada, dari negara-negara Mat Saleh pun ada. Dan kebanyakannya peng-review tu akan mengalirkan air mata lah. So, saya harap kita dapat bertahan lah, InsyaAllah. Susulan kejayaan mini dokumentari Kita Mesti Menang yang mengenengahkan pengorbanan petugas barisan hadapan Hospital Kuala Lumpur baru-baru ini, Malaysia Gazette kini membawakan anda laporan khas tulang belakang yang bekerja di sebalik tabir menguruskan wabak COVID-19. Menurut Pegawai Sains Mikrobiologi Perubatan Jabatan Patologi HKL, Nur Hazmi Rosman, pasukannya juga bersengkang mata untuk menjalankan ujian makmal sebelum seseorang itu disahkan positif atau negatif COVID-19. Sama seperti frontliner yang lain, yang paling terasa ialah apabila sampel yang diterima banyak, jadi kami terpaksa bekerja daripada waktu pejabat hingga kepada 3 shift. Jadi pada masa itu memang 3 shift kan. So, kita kena hargai lah frontliner yang ada kat hospital ni.
normal shift yang kita rasa memenatkan iaitu yes, kita bekerja ada dua, normal shift atau dual shift iaitu shift siang dan malam. So dalam kes frontliner lah ni, mereka kena hadap 3 shift. So kita tak tahulah 3 shift tu macam mana mereka bagi masa. Mungkin 24 jam bekerja, kita tak tahu. So hargailah mereka punya perjuangan untuk negara kita. Okay? Jadi pada masa itu memang terasa penat jugalah sebab nak memastikan semuanya berada dalam keadaan baik. Apa yang mereka cuba untuk paparkan dekat whiteboard ni, saya tak faham. Teruskan. Ujian perlu dijalankan pada masanya. Jadi penat tu lama-lama akan terasa jugalah. Proses nyah kumannya, maknanya heat activated menggunakan haba, suhu yang tinggi, jadi kita akan matikan virus tersebut dulu dan kemudian sampel berkenaan kita akan lakukan proses nucleic acid extraction. Prosesnya ialah kita untuk mendapatkan RNA virus tersebut daripada sampel berkenaan. Ini part extraction. Kalau kata yang dekat sana tu adalah baca sampel. Dia ada satu part lagi, PCR. PCR tu yang nak tahu keputusan sama ada patient tu positif ke negatif. Kerana kita akan mencampurkan nucleic acid tadi dengan bahan reagent. Barulah campuran tadi untuk sampel kita akan masukkan ke dalam mesin real time PCR kita. Akhirnya daripada itu kita akan buat analisa pada keputusannya dan baru kita dapat hasil untuk menentukan bahawa satu sampel itu sama ada mempunyai RNA virus SARS-CoV-2 atau tidak di dalam sampel berkenaan. Okey, jadi yang kita faham daripada setakat ni, untuk satu-satu hospital tu mengeluarkan satu keputusan sama ada seseorang itu dia ada ke tak COVID ni dekat dia. So, okey, sampel daripada individu yang disyaki, bukan positif lagi, okey, disyaki saja. Dia akan ambil sampel daripada individu tu and dia akan campur dengan reagent. Bahan reagent ni bahan yang akan bila kita masukkan ke dalam PCR machine tu, nanti lepas dia proses, reagent ni yang akan membuatkan benda sampel daripada individu tu nak tunjuk kata dia positif atau negatif. Macam tu cara dia. So, kita sambung. Bertugas sebagai pakar perunding intensivis di ward ICU dan mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang perubatan, melihat kematian seseorang pesakit bukanlah perkara baru buat Dr. Ismail Tan. Namun, beliau tetap meluahkan rasa sedih dan terkilan apabila melihat pembagian pesakit COVID-19 dan terpaksa melalui detik-detik terakhir di dunia ini bersendirian dan hanya ditemani pakar dan petugas kesihatan, bukannya orang tersayang. Yang lambungnya panas. Kau nampak tak geng PPE mereka? Mereka dah pakai one layer of PPE yang warna putih. Then mereka dah selotip, maybe untuk elakkan ataupun more secure lah untuk tutup lubang udara. Sebab ya kita tahu virus COVID ni dia boleh tersebar melalui sentuhan. Udara pun dengar kabar angin ada, tapi kita tak tahu sejauh mana kebenaran dia. So lepas tu mereka pakai lagi satu set of PPE. And aku tak tahu, mungkin tu cara dia, ada 2 layers of PPE, then baru boleh dikatakan secure lah untuk diorang jalankan tugas mereka sebagai frontliner dekat maybe kat hospital atau kat mana-mana tempat. Kita mesti kuat. Ya, kita mesti Yang kuat. paling mencabar ialah kita tidak dapat berhubungan secara langsung dengan waris ataupun keluarga yang tersayang. Betul.
kita tanya diri kita lah, kita sanggup tak kita bekerja untuk negara, kita bekerja sebagai badan beruniform yang selalu outstation, seperti maybe askar yang selalu kena berjuang untuk negara, pergi jaga ke hutan-hutan untuk operasi menjaga sempadan negara, ataupun pekerja yang bekerja di sektor offshore seperti yang mereka berada di oil rig yang 3-4 bulan baru balik menyumpah keluarga. So daripada sini, benda ni yang sedang dialami oleh frontliner kita sekarang, di mana mereka bertugas untuk pesakit-pesakit COVID ni. Mereka tak boleh langsung untuk kontak ataupun berjumpa. Kontak tu insyaAllah boleh melalui telefon bimbit lah. Kontak rapat tu maybe bergaul dengan keluarga. So tak boleh balik rumah, tak boleh bersalaman, tak boleh bersentuhan dengan ahli keluarga. So benda tu perit lah bagi saya, sebab ya, kita seminggu tak jumpa family pun dah homesick kan. Setiap sakit COVID yang masuk ke ICU, kita akan update family member setiap hari, melakukan video call untuk waris pesakit supaya mereka dapat sekurang-kurangnya berhubungan dengan ahli keluarga ketika berada di ICU. Puan Mariam, suami Puan Mariam sekarang Cik Kamal berada dalam karantina, pernafasan dia makin teruk. Okey, kita terpaksa masukkan tube untuk mengelakkan daripada keadaannya makin teruk. Cik Kamal, ini isteri di talian telefon. Okey? Betul untuk yang baik-baik ni. Okey? Alright, betul ventilator. Aman. Tak apa, sikit. Nombor ni sikit. Okey, sikit. Kematian semasa di ICU bukanlah satu event, ia sebenarnya satu proses. So Betul ke tadi tu? Adakah itu satu lakonan untuk sebagai iktibar ataupun sebagai satu pengajaran lah untuk kita supaya bersama-sama mengekang COVID ni? terpaksa menghadapi saat kematian untuk pesakit, bila kita terpaksa telefon waris mengatakan yang pesakit yang telah meninggal dunia ataupun akan meninggal dunia, dan mereka akan tanya kita boleh datang, boleh tengok, ada yang menangis, meraung dalam phone tu. Dan kita tahu kita tak boleh benarkan dia datang. So itu satu saat yang luar biasa. So ada juga beberapa pesakit yang tiba-tiba jantung berhenti, segalanya ya, jantung berhenti, dan kita terpaksa buat CPR. Lepas tu baru kita telefon beritahu patient dah tak ada. Mungkin ramai yang tidak mengetahui bedah siasat pertama pesakit COVID-19 di Malaysia dilakukan oleh Jabatan Forensik HKL, yang mana hasil bedah siasat tersebut membuka satu lembaran baru dalam banyak perkara, termasuklah pengurusan mayat pesakit. Mayat pesakit COVID haruslah dibalut dengan kain putih cotton pada lapisan pertama, dan dimasukkan ke dalam 2 lapisan body bag. Lapisan permukaan luar body bag perlulah dinyah kuman dengan larutan sodium hypochlorite 0.5%. Potensi atau risiko jangkitan daripada mayat pesakit COVID tetap ada kepada orang yang menguruskan atau orang di sekeliling. Hasil penemuan bedah siasat kami yang menunjukkan terdapat virus COVID-19 di permukaan badan mayat pesakit COVID, dan juga terdapat virus COVID-19 daripada cecair yang keluar daripada rongga badan. Bagi salah seorang pengurus jenazah COVID-19, Zulina Sulaiman, walaupun bukan petugas kesihatan yang telah menerima latihan khusus dalam menangani wabak, namun mereka tetap bersedia menunaikan fardu kifayah tersebut. Okey, fardu kifayah. Kalau semua ingat, fardu kifayah ni adalah satu amalan dalam Islam yang dituntut, di mana kalau dalam satu masyarakat tu
fardu kifayah ni at least kena ada seorang buat benda tu. So kalau tak ada dalam satu masyarakat tu tak ada seorang pun yang buat benda ni, contohnya dalam kes ni di mana frontline kita depa nak tayamum mayat tu sebab memang tak boleh dibersihkan dengan cara yang sepatutnya kita buat kat atas mayat. So benda ni adalah fardu kifayah, dan jika tak ada orang buat benda ni, satu Malaysia berdosa. Okey, sebab di fardu kifayah ialah sunat yang dituntut. Jika tak ada orang yang buat dalam sesuatu masyarakat tu, maka berdosa masyarakat tu. Ni dia cuma tanya memang waris tak boleh tengok ke? Memang tak boleh sama-sama bantu ke? Setakat ni cuma satu dia orang tanya, tak takut ke? Itu persoalan dia, tak takut ke? Sebab bila dia orang dengar COVID je, dia orang takut. Jadi saya pun cakap lah, bila kita dah diamanahkan, bila kita dah dipertanggungjawabkan, perasaan takut tu semua hilang. Setiap kali nak mulakan tugas, saya akan telefon mak, abah bagi tahu mohon restu suami. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku tayamum ke atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Apabila jenazah tiba di sini, di mana pasukan saya akan memakai suit PPE yang dikendalikan dan ditaklimatkan oleh pejabat kesihatan daerah, di mana kami akan memakai suit itu berpandukan apa yang diterangkan oleh pejabat kesihatan daerah tersebut. Jadi di atas nasihat daripada pihak KKM dan juga pejabat kesihatan daerah, kita diminta untuk tidak mengadakan talqin, hanya bacaan doa sahaja. Ya Allah. So ini adalah lakonan semula bagaimana mayat seorang pesakit COVID yang baru meninggal dunia ditanam di tanah kuburan Islam. So seperti yang Cik sebelum ni maklumkan, di mana bacaan doa sahaja yang dibenarkan, iaitu bacaan doa yang ringkas lah untuk mayat si mati, dan tidak dibenarkan talqin dijalankan sebab kita tak mau benda ni tersebar. Sebab COVID ni kita tak tahu cara penyebaran dia, maybe dengan satu layer carton of kain and 2 layer PPE yang mereka balut dan disanitizekan dengan sanitizer, mungkin virus tu tetap boleh keluar dan affect orang sekeliling, which is this few of frontliner yang akan uruskan mayat tu, yang akan kebumikan mayat tu. Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau berikanlah kekuatan kepada kami, barisan hadapan kami, menghadapi mujahadah, untuk menghadapi, Ya Allah, penyakit wabak ini, Ya Allah. Oleh itu, Ya Allah, Kau jagalah kami, Ya Allah. Kau peliharalah kesihatan kami, Ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit, Engkau sembuhkanlah. Jika di antara kami ini ada yang telah pergi menemuimu, Ya Allah, Kau rahmatilah mereka, Ya Allah. Amin. Kejayaan membendung pandemik COVID-19 bukan di tangan barisan hadapan sahaja, tetapi ia adalah tanggungjawab kita bersama. Lengkung yang semakin melandai bukan bermakna kita sudah bebas daripada wabak, kerana peperangan ini masih panjang dan belum tahu akhirannya. Namun hasil kerjasama semua pihak, terutamanya rakyat, mampu menamatkan peperangan ini dengan kejayaan milik kita. We fight COVID-19. Stay safe. Bantu kami untuk bantu anda.
Hospital Kuala Lumpur HKL. So dekat sini kita boleh tengok pengorbanan frontliner kita, mereka sanggup berkorban. So dalam kes ni seorang jururawat iaitu frontliner kita meninggal dunia, mungkin sebab dia affected oleh virus tu, daripada pesakit-pesakit yang dia rawat, yang dia jaga. So untuk yang telah pergi, sama ada tak kisah sama ada dia affected atau frontliner kita yang jaga, yang treat, yang uruskan semua pesakit-pesakit, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka semua. Semoga mereka diberi darjat yang tinggi di sisi Allah di akhirat kelak. Al-Fatihah. Sebelum kita kupas dengan lebih lanjut daripada video ni, aku still tak puas hati dekat satu scene yang penyakit Nazak tadi tu. Aku nak tahu sama ada dia betul-betul meninggal ataupun ianya hanyalah satu lakonan semula. Sebab kalau betul tu, Allah Akbar, takut. Oh, lakonan semula. Okay. Sebab tadi dekat waktu mereka nak kebumikan mayat dekat tanam kuburan tu, dia naik tau dekat hujung skrin dekat sebelah atas kiri. Dia naik tulis lakonan semula. Okay. Sebab tu aku recheck balik dekat sini. So memang ada lakonan semula. So benda tadi tu lakonan. Even it is a lakonan, kalau dia betul, maybe kalau situasi sebenar pun lebih kurang macam ni. So takkan, kalau tak, takkan mereka nak buat lakonan semula kan. Sebab itu ya dia namakan lakonan semula. So Allah, situasi yang siapa je mahu kan nak ada situasi macam ni. So as a frontliner, as a maybe nurse, doktor, mereka kena selalu bersedia lah untuk hadapi situasi-situasi yang sebegini. Especially bila mereka deal dengan, ya kita tahu kebanyakan kematian yang berlaku kat Malaysia terdiri daripada, mostly lah kebanyakannya adalah golongan warga emas. Di mana kita tahu COVID ni, it depends on how strong your body is. Kalau badan hang kuat, kalau badan awak kuat, InsyaAllah awak boleh lawan. Sebab tu kebanyakannya if kita muda, yes, kita punya antibody is still kuat. Okay. So potensi untuk kita ke arah yang lebih teruk disebabkan COVID ni agak rendah lah. Sebab tu kematiannya mostly adalah warga emas dan kanak-kanak. Okay, kita dah selesai menonton video yang bertajuk Dari ICU ke Liang Lahat oleh Malaysia Gazette TV. So, okay, kita dah relax tadi, dah tenangkan kepala otak semua. Sebab, ya, video ni it's a heart touching punya video. Sebab, ya, kita tengok benda ni akan sampai ke hati kita. Sebab, benda ni memang berkaitan dengan kita semua, rakyat Malaysia. Bukan rakyat Malaysia je lah, satu dunia pun kalau tengok, dia akan rasa benda ni. Sebab, ya, benda ni senang jadi kat satu dunia, COVID-19 ni. So, kita pun, benda ni tak habis lagi pun, kita masih lagi lawan dengan dia untuk tamatkan dia punya penyebaran tu lah, daripada dia terus menghantui ataupun merebak dalam kita punya komuniti ni. Video ni bagus
bagus untuk semua lapisan masyarakat sebab dia tak ada scene-scene yang orang kata tak baik lah untuk ditonton, especially terutamanya untuk budak-budak lah, sebab tak ada scene-scene yang boleh menyebabkan terutamanya kanak-kanak takut bila tengok video ni. So tak ada benda tu, semua lapisan masyarakat boleh tengok dan boleh juga dijadikan sebagai satu medium untuk kita tayangkan pada semua orang, pada semua lapisan masyarakat untuk jadikan iktibar lah sebagai pelajaran untuk diri kita. Untuk satu, untuk kita terus bersemangat lah untuk membantu kita punya frontliner ni, badan-badan uniform, polis, tentera, rela, tak kisahlah mana-mana badan uniform yang berjuang law ni untuk negara kita. Doktor, nurse yang bekerja di hospital, termasuk kita semua. Kalau tak keluar lah jogan kata kita jaga kita tu kan. So video ni bagus untuk menaikkan semula semangat kita rakyat Malaysia, sebab apa ni pandangan peribadi aku sendiri, apa yang kita nampak, apa yang aku nampak sendiri, boleh katakan lah ni COVID dekat Malaysia kita berada di wave yang ketiga. Sebab kita dah turun itu, dah dia punya trend kenaikan kes tu dah flat, dah mencapai satu angka, tuk-tuk dia naik balik. Dia naik balik tak silap aku seminggu je, lepas tu dia flat balik. Tuk-tuk sebab benda yang terjadi, kita semua tahu, yang tak perlu pun aku mention dekat sini, menyebabkan sekarang ni ya benda tu trend dia dah jadi macam awal-awal dia jadi dulu balik waktu bulan 3 tak silap aku. So apa yang boleh kita katakan, tak guna kita nak salahkan mana-mana pihak pun. Apa yang kita boleh buat lah ni, kita lawan dia. Kita buat balik apa yang kita buat sebelum ni, yang membolehkan trend tu dia dah flat, yang kita dah berjaya capai satu angka tu. So apa yang aku boleh kata, saranan kerajaan yang dibuat law ni betul. Dia adakan balik PKPB, bukan PKP PKPB, at least dia benarkan sektor-sektor ekonomi negara kita berjalan, supaya dia tidak lebih teruk dia affect kita punya lifestyle lah, terutamanya orang-orang yang bekerja, yang ada family semua, yang ada komitmen. So aku rasa betul apa yang dilakukan oleh kerajaan, dan tindakan dia untuk hanya melakukan PKPB di negeri yang ada kes tu juga betul, sebab ada certain negeri yang aku tak mahu sebut negeri mana, hampa semua yang tengok boleh tahu, boleh fikir negeri mana. Punca kes dekat negeri tu naik ada disebabkan oleh mereka punya penduduk atau rakyat dia sendiri, di mana kita leka, kita tak jaga penjarakan sosial, tak pakai mask, tak sanitize tangan. Semua tu lah apa yang senang cerita, apa yang kerajaan larang kita buat di sepanjang tempoh pemulihan ni, kita buat. So bila kerajaan adakan balik PKPB dekat negeri-negeri yang ada kes ni, benda tu fair lah. Sebab kenapa dia nak adakan PKPB dekat negeri-negeri yang bagus kan, yang dia punya penduduk rakyat ikut perintahan. So dalam keadaan ni, apa yang aku nampak, kalau penduduk untuk sesebuah negeri tu nak kebebasan, mereka kena bersatu padu lah. Aku tak mau kata lepas ni dia akan jadi semangat kenegerian pula. Sepatutnya benda ni semangat kenegaraan lah kan. So kita satu negara bergabung. So apa yang boleh aku simpulkan, oleh kerana 3 negeri ni yang tidak dikenakan PKPB, negeri lain akan bersama-sama lah kita bangun, kita patuh dengan arahan kerajaan, kita patuh SOP, kita ikut saranan, kita tidak melakukan perkara-perkara yang akan menyebabkan COVID ni lebih mudah tersebar, seperti persentuhan dengan orang yang tidak kenal ataupun tidak menjaga penjarakan sosial kan. So aku rasa insya-Allah kalau kita buat balik apa yang kita lakukan pada fasa pertama dulu, di mana kita berjaya, kita tidaklah dikatakan fully berjaya, tapi hampir berjaya, insya-Allah tahun depan kita akan bebas. Okay, video ni kita nampak dia just fokus dekat HKL,
Tapi kita boleh simpulkan keadaan dekat semua hospital, pejabat kesihatan ataupun klinik yang ada frontliner kat situ yang sedang tolong pasien ataupun fight bersama-sama dengan rakyat yang mungkin terjangkit bukan salah mereka. Benda nak jadi kita tak tahu. So semua tempat-tempat tu dia punya fenomena atau situasi sama dengan video ni. So apa yang boleh kita buat untuk bantu mereka ialah dan patuh kepada arahan kerajaan je lah. InsyaAllah satu hari nanti dalam masa yang akan diizinkan Allah kelak, kita akan bebas daripada belenggu COVID-19 ni, insyaAllah. Saya rasa itu sahaja daripada saya untuk video ini, video reaction berkenaan video dari ICU Kellian Lahad. Jika ada yang kurang itu adalah kekurangan diri saya sendiri, dan yang baik itu semestinya datang daripada Allah. Jika ada tersalah ataupun terkasar bahasa, saya minta maaf. Itu adalah kekurangan saya sendiri, dan kalau ada input atau perkara yang saya cuba sampaikan dalam video ni adalah perkara yang salah dan tidak betul, saudara atau saudari boleh tinggalkan komen di ruang komen di bawah, dan kita sama-sama akan perbetulkan diri kita untuk kita cuba untuk mengikuti perkara yang betul dan elakkan untuk mengikuti perkara yang salah. So, sekian sahaja daripada saya. Saya Fizuddin bin Alias. Terima kasih.